Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara. Saya Sharifah Alia dan yes, inilah dia rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips untuk membantu ibu, bapa, anak-anak, remaja membina juara dalam diri kita. Alright, sebelum kita mulakan topik pada hari ini, nak ucapkan selamat datang dan juga hello kepada tetamu online kita. Kita ada pakar perlindungan diri Encik Azlimi Himzal. Hai Encik Azlimi. Hey. Okay, kita juga ada Esmir, Linda dan anaknya Atika dan juga Anis. Hai. Okay, alright. Episod kali ini melindungi remaja daripada pemangsa dunia sebenar. Dalam episod-episod sebelum ni kami telah bincangkan kewujudan pemangsa di dunia internet, di alam maya. Juga cara-cara untuk melindungi anak-anak kita di alam maya. Episod kali ini kita akan bincangkan cara-cara melindungi anak-anak kita dari pemangsa dunia sebenar. Satu ketika dahulu, ibu bapa hanya perlu risaukan keselamatan anak mereka dari segi stranger danger. Kalau tak kenal, jangan layan, jangan ikut, jangan cakap sekalipun. Okay? Orang yang tak dikenali, yang kononnya nak buat kawan di taman permainan, jangan percaya. Sekarang yang rapat hubungannya, contohnya ahli keluarga, pakcik ke, makcik ke, abang saudara ke, itu pun boleh dijadikan pemangsa juga. Kita tak tahu. Alright, so risaunya itulah. Malangnya zaman sekarang ini, kat mana-mana pun anak kita berada, haruslah sentiasa peka akan keselamatan mereka. Bulan Ogos 2021, pihak berkuasa telah menahan seorang pedofil di kawasan pedalaman di Sarawak. Yes, Sarawak, Malaysia. Penangkapan lelaki ini hanya selepas 14 tahun dia aktif menjalankan aktiviti terkutuknya itu. Grooming. Sexual grooming lebih 34 orang kanak-kanak berumur antara 2 dan 16 tahun. Mangsa akan dibawa balik ke rumahnya dan didera sambil dirakam kegiatan terkutuknya itu. Video-video tersebut dijual di laman web gelap dan digunakan untuk menjana pendapatan lagi tu. Lelaki ini seorang yang dikenali penduduk perkampungannya, ya, bukannya orang tak kenal, namun berjaya menjalankan aktiviti haram ini tanpa disedari halayak ramai selama 14 tahun tersebut, membuktikan lagi yang you never know. Okay, these things. So, kajian menunjukkan 1 dalam 10 kanak-kanak di Malaysia menjadi mangsa penderaan seksual. Dalam 95% kes-kes ini, mangsa didera seseorang yang dikenali atau berhubungan rapat. Banyak kes-kes ini melibatkan pemangsa seorang yang dikenali rapat, ibu bapa mangsa juga. Maknanya mungkin kawan sekalipun kepada ibu bapa. Lebih menjadikan lagi, seorang kanak-kanak perempuan atau wanita dirogol di Malaysia setiap 35 minit. Fakta ini, data ini menghancurkan hati saya bila saya dapat tahu, ya. Dan kebanyakan mangsa-mangsa rogol ini berusia 16 tahun ke bawah. It frightens me, it scares me. Memang tepat pada masanya lah kita bincangkan topik kita hari ini, dan lebih penting lagi, cara-cara untuk melindungi remaja dan anak-anak kita, anak-anak perempuan dan juga anak-anak lelaki, ya, because they don't escape this danger. Dan untuk membantu kita jawab soalan-soalan yang kita ada hari ini, kita ada pakar psikiatri Dr. Anita Kodati. Hi. Hello, Leah. Thanks for being with us today. Yeah. So this is a very heavy topic, of course, tapi harus dibincangkan. Kerana kalau kita takut saja tak buat apa-apa, tak ada gunanya juga. Jadi mungkin boleh ceritakan sedikit lah. Kita dah nampak statistik, kita dah nampak data yang saya kongsikan tadi. Saya perlu faham kenapa masih lagi terjadi kes-kes sebegini. Betul. I mean, kita rasa sekarang ni kita semua lebih sedar, kita patut tahu, tapi masih lagi terjadi. I think the difficult part yang susah sekarang ni ialah pemangsa yang cari mangsa-mangsa ni look for things that they can actually get into the child or the family. Okay. So kita panggil vulnerability factors. Okay. So
Itulah sebab zaman sekarang with ibu bapa semakin lama kena kerja banyak, sibuk, so kurang peka what's happening at home. So it gives the opportunity atau ruang untuk pemangsa ni untuk cari mangsa-mangsa untuk Dia selit masalah lah. ni. Kalau ada ruang tu dia yang selit. Okay, so apa yang dicari selain daripada that vulnerability tu, yang the obvious vulnerability, apa yang dia cari? Adakah disebabkan cara pemakaian seorang kanak-kanak wanita, although I don't understand how, but mungkin pemakaian kanak-kanak itu merupakan satu faktor? Actually itu tanggapan kita semua, tetapi sebenarnya tidak. Sexual predators ni mereka lebih suka cari mangsa-mangsa yang ada isu keluarga. Okay. So mungkin mereka dalam keadaan yang kita panggil sedih atau nak cari orang untuk luahkan. Right. So they want to come into the child's life and macam bagi sokongan, nak bagi macam jadi orang baik dalam keluarga ataupun that particular child's life. Pemangsa akan cari kanak-kanak ataupun sesiapalah mangsanya yang mencari tempat mengadu, Yes. tempat untuk melindungi dia. Tapi pemangsa akan mengambil kesempatan. Yes, and sometimes mungkin mangsa pun tak semestinya nak mengadu. Boleh jadi ibu bapa. Kadang-kadang ada je ibu bapa yang terpaksa, go out, run an errand. Right, So right. sometimes kita akan bergantung kepada orang di sekeliling kita. Let's say the very helpful neighbour. So katakan di rumah jiran tu ada pemangsa. So dia akan ambil kesempatan lah, sebab mungkin dia nampak kanak-kanak ni pada jam sekian-sekian biasanya ibu bapa tiada. So the pemangsa is always looking for an opportunity. Right. They are always perhatikan rutin. So they are looking for a room or a window when they can actually move in and do what they do. Take advantage, mengambil kesempatan dengan situasi tersebut lah. Okey, kalau lah misal kata pemangsa itu adalah seorang kenalan rapat, berhubungan rapat, dikenali ibu dan bapa ataupun abang kakak kita, apakah yang boleh menyebabkan pemangsa itu memilih mangsa yang ada hubungan itu? Contohnya kalau abang ke uncle ke apa, there's a pertalian darah di situ. Macam mana sampai tahap pemangsa tu boleh pilih mangsanya macam itu? Kita kena faham yang bahawa pemangsa ni sedang cari mangsa yang senang, yang kurang akan nampak atau tidak dapat ada detection. Okay. So kalau dalam keluarga sendiri, likeliness budak itu nak mengadu dengan orang lain. Contohnya lah kalau orang tu let's say an uncle atau a datuk. So kalau orang lain dalam keluarga akan kata kamu ni merepek lah, mereka takkan buat macam tu lah. Oh, mereka tak akan percaya So anak-anak usually tu. they will have this idea that budak tu mungkin menipu atau merepek. So that is the easy access, we call it. Okay. Sebab senang, memang ada di rumah. And the best part is kadang-kadang pemangsa ni mereka cari budak-budak ni waktu semua orang tidur. Right. So ada ruang juga bila orang lain tak nampak. Yep. So it happens what we say under your own noses. Ya. Kalau terkeluar pun cerita atau tu bongkar rahsia, siapa yang diorang nak percaya, aku ataupun anak tu? Betul. Right. Okay. Yes. So they bank on that. Mereka mengharapkan They itu. bank on that, and also some of them are in position of authority. So Right. mungkin mereka ni tokoh ke, someone important ke In the family. in the community. So Okay. people don't tend to nak suspect mereka kan. Baik. So they have this idea that they are powerful. Right. And also the children, they are so naive ataupun so innocent, mereka tak tahu yang orang sebaik itu could do something that is not good. So kebanyakan masa budak-budak tak sedar pun benda ni berlaku, and it's never the child's fault. Yes. Okay. Dia tak sedar apa yang sedang berlaku tu pun adalah salah.
Baik, okay. Yes. Alright, so you mentioned that kadang-kadang pemangsa itu adalah seorang yang of authority, Yes. bukan saja di rumah tapi mungkin juga di community Yes. masing-masing. Okay, dalam kes pedofil di Sarawak itu, pemangsa dikenali tapi dikenali macam-macam tu je. He did not have much of an authority or anything like that. Macam mana pemangsa tu boleh macam pada kita tak nak guna perkataan senang lah, tapi macam dengan selama 14 tahun berjaya membawa anak-anak itu, kanak-kanak yang tak ada kaitan hubungan keluarga ke rumahnya, lakukan macam astaghfirullahalazim, perlakuan terkutuknya itu rakam dan share on the dark web. How is it that he could get away with it for so long? 14 tahun bukan masa yang singkat ya. So the most important thing yang kita kena faham ialah konsep wolf in sheep clothing. So serigala yang pakaikan pakaian kambing biri-biri. Yep. So biasanya pemangsa ni adalah orang yang sangat biasa, yang tak nampak pun macam agresif di luar sana. Right. Nampak macam orang yang sangat helpful, yang sangat baik. Memang move along in the community dengan kita secara usual. Mungkin kita nampak muka tu hari-hari, tapi kita takkan perasan apa yang berlaku di sebalik tabir. You know, that kind of people. So itulah cara dia avoid detection. So he won't be so obvious. Dia takkan buat anything yang boleh nampakkan apa yang dia buat yang keji tu. So mungkin dia akan tolong, katakan nenek ambil bakul dia. Those kind of things. So kita takkan suspect orang yang baik macam tu akan buat benda yang jahat. Mungkin di depan ibu bapa, dan ini sangat penting, pemangsa selalu akan dapatkan kepercayaan ibu bapa. So bila ibu bapa percaya orang tu, anak akan jadi serba bila tiba satu waktu yang pemangsa ni start untuk sexually abuse them, akan rasa sangat guilty nak beritahu ibu bapa. Sebab dah jadi kawan. Betul. Right? Okay, so rasa macam bukan tempat mereka untuk mengadu kepada ibu bapa bahawa kawan mereka ini sebenarnya seorang yang jahat. Yang jahat. Okay. Yang tak boleh sebenarnya dipercayai. Okay. Kita akan sambung lagi perbincangan ini sebentar saja lagi. Nak berehat seketika. Kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bincang mengenai melindungi remaja kita daripada pemangsa dunia sebenar. Kita sebelum-sebelum ni dalam episod yang lepas pernah juga ceritakan mengenai pemangsa di dunia alam maya ataupun pemangsa in general, dan ada satu perkataan yang kita sering gunakan, grooming. Okey, perkataan grooming itu. Apa sebenarnya grooming itu? Ini bukan berdandan ya. Profesor Mariani pernah cakap ini bukan berdandan, tapi apakah grooming itu, Dr. Anita? If you can explain it in detail supaya semua faham dan semua akan tahu ataupun gauge sama ada mereka pernah melalui ataupun sedang mengalami itu. So grooming ni bukan satu benda yang boleh dilakukan secara sehari atau dua. Betul. It starts in a very soft way yang mungkin tidak disedari oleh mangsa ataupun ahli keluarga yang lain. So biasanya pemangsa akan mula dengan nak biasakan atau rapatkan diri dia dengan keluarga dia. Baik. Kalau kita cakap tentang grooming kanak-kanak, sebab the protection is always the parents, the adults in the family. So usually they start by being friendly dengan ibu bapa. Mungkin they start to offer help. Maybe they are very helpful. Contohnya katakan ibu bapa nampak sibuk dengan adik-beradik. Tak apalah, saya yang hantar ke tuition lah. That sort of thing. So mula-mula tu nampak macam jiran ni ke orang ni sangat membantu keluarga. And then after that, mungkin dalam situasi semasa pemangsa dengan mangsa bersendirian, they also start to mendapat kepercayaan anak itu. Contohnya dia akan
cakap, oh you're very clever, you're very smart, you're very beautiful, you're very handsome. Kata-kata yang manis yang biasanya kan keluarga kurang bagi kata-kata begini, and it's not Ataupun often. tak selalu. Tak selalulah. So mereka pun rasa a bit up, you know, like, oh uncle ni, auntie ni sangat baik. So after that mereka akan dapat hadiah. So kadang-kadang hadiah-hadiah ni dilarang di rumah. Contohnya dia bagi coklat, dia bagi gula-gula, mainan. But the common one yang saya notice in my practice for teenagers is SIM card. Sometimes a secret phone. Right. You know, sebab ayah dengan ibu tak bagi main phone sangat kan. Tak apalah, uncle bagi phone. Wow. Then hantarlah some kind of messages. Yeah. You know, SMS lewat malam. How are you? Are you happy? So mula-mula message macam tu, ataupun those kind of very caring type of approach. Alright. Lepas itu dia akan start dengan sentuhan. So dia akan mungkin very normal punya sentuhan, mungkin just opportunity bila nak buka kenderaan ke, dia pegang masa kamu pegang tempat yang sama, and then dia nampak your response macam okay, baru dia akan move to put a hand on the shoulder ke. So dia kan start slowly but surely increasing. So benda ni if you try to imagine, dia tak boleh buat sehari dua, seminggu dua. Yep. It will take months, and the more they do this very carefully, dia boleh win the trust supaya anak tu pun jadi confused. Bila masanya benda ni dah jadi tak healthy, sebab kalau ada pat on the back okay kan, cikgu pun bagi pat on the back, Macam Tanya, well done. tapi bila yang jadi pat tu jadi lebih dari pat, Bisikan. Yes. Lebih manja. Lebih satu manja. halnya. So, okay, kanak-kanak itu akan mula keliru, dan pada masa yang sama keliru bukan sahaja dengan cara pemangsa itu melayani mangsa, tapi juga keliru dengan apa yang harus diberitahu kepada ibu bapa. Kerana pemangsa ini kemungkinan besar sudah pun kira macam kenin, dah berbuat baik dengan ibu bapa. So ibu bapa pun dah percayakan pemangsa ini. Dan setengah pemangsa sangat-sangat pandai, bijak. Ya, mereka buat benda yang very natural ni di depan ibu bapa. Right. Contohnya macam pat on the back tu. So ibu bapa nampak pun dia tak cakap apa-apa. So bila budak ni fikir balik, ibu bapa pun rasa okey, kenapa saya yang rasa tak okey? So bila dia nak buat benda yang lebih intim or something like that, mungkin ibu bapa tak ada, tapi budak itu dah confused. So kekeliruan itu akan berpanjangan. Jangan tersalah faham ya, pemangsa ini walaupun apa yang dilakukan sangatlah jijik, sangatlah keji, tapi kebijaksanaan mereka, kadang-kadang kegigihan pemangsa ini sangatlah menakutkan. Masa yang sangat lama diluangkan, macam-macam research, macam-macam rutin, macam-macam cara ataupun investment. Siap boleh bagi phone pun kadang-kadang. Ini kan lagi perkara-perkara seperti saya pernah dengar lah, pemangsa ni kalau dah memang itulah cara dia bekerja, dia pilih pekerjaan pun yang akan menyenangkan, memberi akses, beri akses, menyenangkan aktiviti pemangsa dia tu. Contohnya trusted position tau. Contohnya orang-orang yang berpangkat dalam agama, contohnya guru ataupun ustaz ataupun sukarelawan kanak-kanak, ataupun saya pernah tengok satu dokumentari caretaker sekolah, security guard. Baru-baru ini dalam salah satu episod security guard yang mengambil kesempatan tempat kerja mereka untuk easy access itu. So is this true? Yes, 100%. Okay. Dan saya boleh panjangkan list itu lagi. Iya ke? Pemandu van, Right. anti bas sekolah, pemandu bas. And another point yang saya nak utarakan ialah it doesn't matter male or female. Selalu dalam kita punya fikiran is usually orang lelaki. Yes. Tapi kadang-kadang orang perempuan pun ada, tapi dalam peratusan yang lebih kurang lah daripada Ini adalah lelaki. pemangsa ya? Ya, pemangsa. Okay. So
sesiapa dalam position ni memang mereka pilih pekerjaan ni sebab mereka akan ada peluang untuk lakukan kegiatan keji ni. Okay. So memang mereka akan kerja sebagai coach. Saya pernah ada dengar kes dekat Singapura, swimming coach yang menjadi pemangsa. There's also case even doctors. There was a case in US beberapa tahun dulu. Dia ialah doktor untuk pasukan gimnastik Olimpik US. Yeah. So apa pun, walaupun saya sendiri seorang doktor, saya selalu advise kepada semua parent yang datang, jangan percaya sesiapa 100%. So kita kena ada kita punya insting atau naluri sendiri, dan kita kena tengok orang tu dia punya intention apa sebenarnya. Dan kita kena selalu tanya anak kita, do you feel comfortable? Is it making you feel safe? Are you unhappy? Sebab kalau you rasa tak selesa, kena beritahu. Biasanya kita fikir pemangsa lelaki, mangsa perempuan. Banyak kes di mana mangsanya adalah kanak-kanak lelaki. Terlalu banyak di mana kes-kes adalah mangsa lelaki, dan doktor sendiri pernah cakap yang kalau anak lelaki kita ada lebih ada kesukaran, lebih suka mereka untuk lebih anak malu. Yes, lebih malu untuk mereka bercerita, memberitahu ibu bapa mereka to communicate it, kan. So they suffer in silence. Okay, for the longest time. Jadi macam mana sebagai ibu bapa, selain daripada peka pada keadaan sekeliling, macam mana kita nak tahu sama ada anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita sedang di-groom, sedang mengalami grooming sekarang ini? What are the signs? So macam saya kata tadi, susah nak detect kan sebab benda ni berlaku over time. Tetapi one of the things that will happen ialah anak punya behaviour ada changes sikit. Dia mungkin akan kurang nak ekspreskan diri. Mungkin dulu dia orang yang ceria, bercakap dengan keluarga, tapi bila dia dipikuli dengan satu rahsia yang mungkin dia rasa serba bersalah kan, so mereka akan kurang bercakap dengan keluarga, dan mungkin mereka akan start untuk menyembunyikan sesuatu, macam menyembunyikan hadiah-hadiah yang diberikan tu, ataupun kita nampak macam mana ada SIM card baru, ataupun biasanya anak kita setiap bulan mesti minta top up. Kenapa dia tak minta 2-3 bulan ni? Pelik kan, sebab itu tak mungkin. So kita kena peka dengan dia punya biasa punya rutin, adakah ada perubahan apa-apa. Sebab mungkin kita akan nampak baju-baju yang baru. Mungkin kita tak beli, tak ada orang di rumah hadiahkan. Macam mana dia dapat duit untuk beli benda ni? Ataupun alat solek ke, perfume ke. Itu sebenarnya saya nak tanya juga, sebab biasanya kita akan, macam doktor katakan tadi kan, antara signsnya, simptom-simptomnya sangat susah nak nampak. Kita boleh tanya, are you happy, are you comfortable? Itu untuk anak-anak yang mungkin comfortable. Tapi ada juga kes-kes di mana sexual grooming ini berjaya, di mana pemangsa sexual grooming ini berjaya target seorang yang vulnerable, yang ada mengalami mungkin kepincangan keluarga, sistem keluarganya. So dia pun dah berjaya, maksudnya dia percaya 100% kepada pemangsanya. Dia percaya pemangsanya itu adalah orang yang baik, pemangsanya itu adalah penyelamat dia. So when that happens dan ibu bapa perasan dan nampak, apa yang boleh kita lakukan untuk macam kira dia dah kena brainwash. So what can we do to snap them out of it? So pada waktu tu, of course, kalau sexual grooming, kita mesti bawa kanak-kanak itu pergi ke hospital untuk prosedur-prosedur yang sepatutnya lah untuk sexual grooming. So di sana kita ada pakar psikiatri, pakar psikologi yang akan membantu budak ini. Sebab budak yang sudah melalui grooming yang sekian lama, kita ada identification with the aggressor.
Satu kompleks iaitu mereka macam Lia kata tadi sudah sangat sebati dengan apa yang disebut-sebutkan oleh pemangsa. Dia dah percaya. Yes. So they are brainwashed, they are unable to come out of it on their own. Tapi kita kena slowly help them to understand reality. Right. So one of the first few things yang mereka akan melalui ialah immense guilt. Right. Sebab mereka rasa kenapa mereka ni Buat salah ke? buat salah atau fall into the trap. Right. What's wrong with them. And so they need a lot of kita panggil emotional support Right. and understanding, and usually kita kena bantu family juga. Sebab kadang-kadang ada family yang akan menyalahkan anak sebab kata kenapa tak beritahu kami. Ataupun kenapa you layan? Sebab kadang-kadang dalam situasi tu mereka tak boleh. Yap. Okay. Alright. Kalau lah misal kata anak kita sendiri dengan sendiri sedar, okay, saya telah mengalami suatu situasi dengan pemangsa, sama ada fizikal ataupun grooming, mental, emotional. Apa yang harus ibu bapa lakukan? So the best thing ialah terus ambil tindakan. Okay. Sebab kita mesti ambil apa yang diberitahu oleh anak-anak kita dengan serius. Right. The first Thank thing you. is jangan believe them Okay. and don't ketepikan and kata benda ni tak mungkin. Okay. Always give anak tu the benefit of the doubt. Right. So because the harm kalau kita tak address the problem tu sangat great, it's a great harm. Then lepas tu kita boleh bawa mereka ke hospital. Okay. Sebab dekat kecemasan kita ada one stop crisis center yang boleh address apa yang perlu dibuatkan seterusnya. Di situ selepas assessment dia akan salurkan kepada pihak-pihak berkuasa seperti JKM, pihak polis dan sebagainya. Alright, okay. Jadi kalau anak itu datang dan bagi tahu pakcik buat macam ni, atuk buat macam ni, abah buat macam ni, abang buat macam ni, apa pula reaksi? Sebab obviously as an adult kita akan rasa tak mungkin. Tak mungkin kan? Mungkinlah kan. Tapi juga kita kena ingat tak mungkin anak itu menipu tahap tu. So what do we do? So yang mula-mula tu kita kena hold our reaction yang kita doubt sendiri tu. Okay. Just give the child the benefit of the doubt. Okay. Tak kiranya walaupun pemangsa tu yang dikatakan oleh anak tu adalah keluarga sendiri pun, still bawa ke hospital supaya proses siasatan boleh dijalankan. Right. Sebabnya dalam proses siasatan yang kita buat memang merangkumi semua pihak, kita akan interview semua pihak, kita akan dapat maklumat apa yang berlaku sebenarnya. Right. So when we do a thorough investigation, we can find out what's the issue. Lagipun kalau very very rarely and sepanjang career saya tak pernah nampak lah, tapi ada documented cases, very rarely a child might say something that is not 100% true. Right. Tapi itu pun perlu pantauan dari pihak kami. So kita kena faham juga it's a cry for help. Yes. Whatever it is, whether it's the truth or not, but always take it as the truth first. Never doubt the child. Okay, so kita prioritize pada apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak, barulah kita fikir yang lain. So basically one stop screening center, hospital dahulu. First stop. Okay. Alright, kita akan berehat seketika, tapi sekembalinya kami nanti kita akan bercakap, kita akan mendapatkan tips sebenarnya daripada seorang personal safety expert. Macam mana kita nak memperkasakanlah lagi anak-anak kami untuk melindungi diri mereka sendiri daripada pemangsa. Jangan ke mana-mana, Membina Jawara kembali selepas ini. Selamat kembali
kembali menonton Membina Jawara. Kami membincangkan melindungi remaja daripada pemangsa dunia sebenar. Dunia sebenar di mana kita physically boleh lindungi diri. Tapi sebagai ibu bapa, kita bolehlah cuba sedaya upaya kan. Kalau anak kita sendiri macam mana? Kita nak ucapkan selamat datang ke rancangan ini pada Pakar Perlindungan Diri Encik Azlimi Himzal, Ketua Jurulatih No Options Self Defense. Hai Cik Azlimi, Assalamualaikum. Hai. Okey, sebagai ibu bapa, macam Lia katakan tadi lah, kita boleh je cuba sedaya upaya untuk melindungi anak kita daripada risiko kan. Walaupun kita ayu macam mana pun, kalau you touch my anak, gedebak, berdebuk, begitu. Tapi ada waktu anak remaja kita ataupun anak-anak kanak-kanak memang akan berdepan juga dengan situasi yang tidak diingini, and they're on their own, sama ada dengan buli ataupun pemangsa seksual. Jadi bagaimana dapat mereka melindungi diri mereka dalam situasi begini? Kalau mereka berada di luar rumah lah, di mana kita kita tak berdekatan dengan mereka. Okey, terima kasih. Sebagai bila kita berhadapan dengan teenagers, biasanya dia akan beralih, kita mesti bentuk dia orang sebagai their own bodyguard. Dia kena jadi bodyguard sendiri. First line of defense masa dia orang kanak-kanak, sekolah rendah, parents tu first line of defense dia. Right. Tapi bila dia dah teenagers, they have to become the first line defense. First kali in outside, bila anak kita keluar pergi jalan dengan kawan dia lain. Yep. Okay, how do we create awareness? First kali, kalau orang tu kita tak kenal, especially tak kenal, bagi jarak. Jarak di mana? Sekarang kita dah belajar SOP untuk COVID ni, is about 1 meter away. Right. How do you judge? Just 1 arm's length. Okay. Satu sini. So it's around you. Okay. So 1 arm's length. So kalau you tak kenal dia, you jangan bagi dia lagi dekat betul. Baik. Dia datang dekat, you step back. Right. Create, just maintain the distance. Okay. Kita tahu mungkin bukan semua orang jahat. Ya. Ya, bukan semua orang jahat. Ya. Tapi kita nak supaya berhati-hati. Ya, betul. Jadi kita beritahu anak kita, just sementara tu jarak kan. Okay. Jadi kalau datang dekat lagi, put up your hands. Okay. Macam ni. Okay, it's 1 arm's length, it's like this. Say, okay. Jangan datang dekat, cukup. Okay. Kat situ je cukup. Alright. Okay, right. Kalau attacker tu persistent, Right. datang dekat, dia pegang tangan. Dia akan buat secara lembut dulu. Dia takkan datang, it's lain kalau dia macam, dia punya intention is immediate physical harm. Right. Tapi mula-mula dia datang dia pujuk dulu, saya kenapa nak kenalan ke kalau outside kan. And kadang-kadang kawan-kawan satu kelas kan, nak kenalan dia pegang tangan macam ni. Okay, so you have to sebagai the victim, you kena cakap first kali physical, either you bila pegang je Tarik. immediately. Okay, jangan tarik directly macam ni. Alright. Because it's your tangan sendiri yang stopkan Baik. your evasive action. Okay. Okay, so you see this, the gap antara jari ni. Ya. So you turn and pull out. Okay, you can do this walaupun orang yang tengah pegang tangan you is bigger. Right. Okay, from here, turn, and paling penting sekali, ini is a non-aggressive move. Okay. Sebab you tak nak escalate the situation. Right. You tak nak bagi orang tu marah. Yep. So And you lagi take it up cepat to the dia. next step. Ya. Okay. Alright. Laki ke perempuan yang aggressor, Betul. you don't want the aggressor. Okay. Yep. So bila you verbally cakap, jangan sentuh saya. Don't touch me. I don't like that. Always I'm not your voice. comfortable with this. Okay. Your best weapon is your voice. Right. Okay. So dia persistent. Dia start pegang lagi sekali. Shout, scream. Right. Okay. And masalahnya sekarang dalam dunia kita, bila kita jerit tolong, orang lain tak dengar. Yep. Dia kata, oh, itu masalah dia. Yep. Saya nak jawabkan dia masalah. Saya tak terlibat dengan masalah orang lain. Yep. Okay, so you sebut apa? You can sebut fire, api. Yep. Because dalam kita punya mental consciousness, fire affects everybody. Right.
So dia tengok, okay, mana? Siapa kat mana kebakaran? Dia at least dia akan pergi, dia akan tengok, oh, something's not right there. Tone of the voice kena tinggi. Okay. Tak boleh, janganlah. Janganlah. Lagi lembut is, Salim dia kata, no means yes. Itulah tu. Jadi kadang-kadang that's the problem. Right. Dia kata, no is maybe. Ada chance lagi tu. So, no means no. You have to show it through your action. Right. Dan juga melalui Assertiveness of your voice as well. Okay. Okay. Daripada tangan, dia akan start pegang atas ke macam ni. So, once you get to the shoulder, is still maintaining yang team yang kita tak nak aggressive level tu naik. Yep. So, just, apa panggil ni is shampoo action. Okay. Jadi tu biasa iklan shampoo kan, umpan wave the hand. So you just push away the hand. Just push softly, jangan hit. Tepis. Just tepis. Sebab dia pegang pun dia bukan genggam. Right. You just place itu. Okay. So just and step back. Right. Step sideways away from them. Okay. It's a soft move. And attackers, bila you buat something yang soft, dia dalam minda dia tak klik untuk okay, I need to be more aggressive. Right. Dia okay, it's not working. Okay. So, dia akan try, and then you cakap jangan. Always vocalize. Okay. Dia datang lagi dekat. He's not giving up. Right. Okay. So if it comes face to face, so what do? Do not punch him. Why I say is do not punch? Because tulang kita, our skull is made of edges. Right. And our hands, our fingers, are made of what I call chicken wing bones. So we will be in that. Okay, and if you bukan seorang fighter yang terlatih. Okay, so your tangan you tak condition, you akan injure tangan you sendiri. On top of that, dia akan aggravate the situation. And if you're not ready dengan tangan you sakit, dia datang attack you, lagi lemah. Sorry for you. What you do is, if you need to take aggressive action, one, the eyes. Yes. Okay, so you target, just press your thumb to the eyes. Right. Okay, you tak nak puncture. Okay, you just want him to feel pain, sakit, so dia back off. Itu, sebab biasa this kind of people, they're looking for weak target. Right. Mangsa-mangsa yang lemah, dia nak mangsa cepat. Something that can be okay, cepat je nak buat. But if it takes too long, too much effort, dia akan let go. Okay. This is the eyes. Second is the ears. Okay. You do is a double slap. Pap. Just Macam? once. Once. One strong slap enough. What it does, it disturbs your balance and your inner ear. Okay. So there's a boom sharp macam ring tu. to it. Okay. Then once that step back, run away. Right. Find a place where mana ada ramai orang. Okay. You can also use tapak tangan ni. The heel of your palm. Okay. Tapak tangan ujung sini. Tumit dia. Okay. Tumit ni kalau kat tangan. Push up the ridge of the nose. Push. Macam ni. Zat. Okay. If you push, you tolak aja dah sakit. Betul? Tapi kalau you rasa you dalam extreme danger, you do a quick strike. Okay. Your objective is nak lari. Yes. If on the outside, kalau kat luar, itu je. Okay. So kalau misal kata kalau pemangsa itu adalah orang yang dikenali, macam doktor sebut tadi kan, orang yang dikenal, kes-kes orang yang dikenali ni dia akan tunggu bila semua orang lain dah tidur supaya dia ada that extra level of secrecy. Dia akan masuk bilik. So kalau kita ni kalau macam di rumah ataupun di asrama ataupun dah memang dah tidur dah, tiba-tiba ada pula apa masalah kau macam tu. So what can we do? Kita dalam keadaan terbaring ni ya. Yes. Okay, kalau kita dalam terbaring itu, dia akan datang. Usually by the time kita sedar, dia muka dia dah dekat dah. Okay. Dah rapat. Mula kita apa ni? Okay. So first thing macam saya kata tadi, your voice is your first. Right. So, apa ni? So can attract other people. Kalau macam asrama ke, it will attract other people. Alright. Okay. Say tak ada orang. Okay. If kalau tangan you free, bebas, do the same. You can
apply the same thing that you do when you're outside. Mata. Okay, the eyes. Okay, the best way is you boleh your fingers curl around the ears, dan tangan tu letak ke mata. So Okay. you have extra grip. Right. What you want is for the attacker to feel pain, Right. enough pain to back off, Right, right. to discourage for him to proceed. Okay. Okay, sama. Eyes, same. Boom. Ears you boleh slap, Okay. nose boleh tolak Okay. or quick palm. Alright. Okay, another one will be when you're at such close distance, is just use your finger, 1 or 2 fingers, Okay. here on your throat. Is that what you call a clavicle? No ah. Yes, just above the clavicle. Just above the clavicle. Yes. Okay, yang There. tulang. As you can see the V V shape tu. macam tu. Okay. Lepas tu, do this and do it in like a hook shape. like this. Mencangkuk. Cangkuk. You Okay. push it, so bila dia rasa terancam ke situ, Right. it will induce a gag action. Yap, yap. Okay. So you will back off. Right. Back off, lari. Yeah. Every time you have a chance, you're released from that situation, lari. Don't just Jerit, stand there. lari, jerit, lari. Okay. Everything lari. Okay. Okay. And then what if katalah tangan you kena Kalau kita sedar-sedar tangan pegang? kita dah terikat. Kan? What other weapons you have? You have your forehead. Okay. Boleh do a Headbutt. Okay. Headbutt to the nose, Right. to the mouth. Okay. So the nose and the mouth are soft Yeah. parts. So you can inflict enough pain for you to escape again. Okay. 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 Another option for you is your knees. Yes, baru nak You hit the groin area. Okay. You Okay. use it hit it as hard as you can. Yes. And then once you're released from that immediate situation, Run. run. Yes. And don't forget to shout and create A scene. a scene at the same time. Yeah. Okay. Okay. So if you are inside the house with nobody but except with the perpetrator, you run outside the house. Go to the neighbor's house. Go anywhere. Yeah. Don't come back to the house. Yap, yap. Okay. Okay. So these things, besar ke kecil ke, you can use it. Okay. Especially for smaller children, Yeah. teach them to bite. Yes. Against, Yap. walaupun itu melawan naluri seorang parents. Ya. So kita cakap tak apa, gigit. Faham. Saya tak ada. Saya tak pernah saya cakap jangan gigit. Saya cakap jangan gigit mami je. Because gigit the teeth of a child Yeah. is very small and very sharp. Yes, exactly. Betul. Gigit. Okay. Gigit biasa budak kecil dia tak ada adverse effect untuk kata nak gigit dia gigit je. Yap. Biasanya bila kita dah besar sikit, dah dewasa, dia ada macam geli. Ya. Aku gigit but when you're dealing about your life, Ya, apa saja. death, Yap, yap. use anything. So kesimpulannya adalah gunakan apa saja yang available, sama ada tangan ataupun lutut ataupun kepala, dan also kena ingat jugalah jarak. Kalau dah semakin dekat tu kita kena play dengan jarak tu, dan lagi and ini adalah bertujuan bukan untuk bergaduh ya. Nobody is expecting you to turn into Street Fighter tiba-tiba, Tekken tiba-tiba boleh pukul, tiba-tiba ada boyugit segala. No. The idea is to get out of that situation and run, and at the same time jerit and make as much scene, create a big scene so that people will see. Satu, kerana untuk menyelamatkan diri anda. Dua, kalau ramai dah ada, ramai yang juga menyaksikan bahawa orang itu adalah pemangsa. Kalau boleh tangkap. Satu pemangsa down, semakin selamatlah komuniti kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Encik Azlimi, it's been so nice. Terima kasih atas demo-demo tu, sangat-sangat membantu sebenarnya. Lutut, tangan, forehead, dan target pada tempat-tempat yang sensitif macam hidung, mata, bibir dan groin. Betul? Groin, yes. Okay, thank you so much. Please stay on the line. We may have some more questions for you later. Tapi kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara.
Selamat kembali menonton Membina Jawara. Topik hari ini melindungi remaja daripada pemangsa dunia sebenar. Kita dah pun dapatkan info daripada Dr. Anita dan juga Encik Azlimi. Sekarang masa untuk soalan tetamu online kita. Kita mulakan dengan Ezmir. Silakan Ezmir. Apa khabar doktor? Hello. Saya nak tanya, bagaimanakah seorang remaja atau ibu bapa, siapa-siapa pun lah, boleh mengenal pasti sifat-sifat pemangsa ini secara dasar? So soalan yang bagus, Esmir. Kita kena faham dan maafkan diri kita yang kadang-kadang kita akan miss the signs earlier sebab mereka akan blend diri mereka sangat dengan elok, dengan baik, dengan kita punya keluarga, dengan kita sendiri. So kita tidak akan kenal. Tapi bila kita start to notice mungkin simptom-simptom atau signs yang dia ni mungkin dalam kategori predator, pemangsa ni, kita kena ambil action. Okay. So contohnya bila mereka katakan sebenarnya kita dah boleh jaga anak kita kan, tak perlu pun babysitting ni, tapi dia offer juga, dia sangat nak jaga anak kita, Dia terlebih semangat nak terlebih menjaga anak kita. semangat, betul. Ataupun mereka kita dah kata anak kita tak boleh makan coklat banyak, tapi dia beli juga. Right. So macam dia selalu nak buat something yang terlalu kind. Hanya semata-mata untuk mendekati anak kita. Sebab setiap niat mesti ada sesuatu di belakang niat tu kan. Right. Okay. So bila dah dapat tahu, bila dah nampak sains-sains itu, ambil tindakan secepat mungkin. Okay. Soalan yang kedua daripada Puan Linda dan juga Atika. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya. Tadi masa Cik Azlimi cakap pasal self-defense. So let's say macam the predators tu is among of our family jugalah, family members. Naik kereta sekali dengan anak. So in case dia nak cuba buat something, how do the anak tu nak escape? Sebab sekarang kalau anak kata pepper spray tu, tak tahulah sempat nak capai ke tak. So apa yang perlu dia boleh buat dalam keadaan situasi macam tu? Okey, Cik Azlimi. Contohnya kalau dalam kereta, ajar anak mana emergency handbrake. Okay. So bila kalau yang mangsa ni biasa akan duduk sebelah dia. Baik. Di situlah dia dalam position untuk take advantage. Kan? Letak tangan nak pegang gear, terpegang peha. Right. Macam tu. First tell him no. Don't do that again. Right. Okay. Mungkin kita bagi benefit of the doubt, mungkin dia salah. Dia nak pegang gear salah. Okay. One time only. Sekali je. Okay. Okay. Second time, pull the handbrake, open the door, get out of the car. Okay. Terima kasih banyak-banyak Encik Azlimi. Okay, seterusnya Atika, soalan anda. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana kita nak create satu environment atau kesedaran pada golongan remaja untuk elakkan terjebak dengan predator ni? So Atika, one of the ways ialah kita kena rapat dengan keluarga kita. Kita kena ada communication selalu dengan keluarga kita sebab keluarga yang rapat dan selalu berkomunikasi, pemangsa ni akan rasa risau untuk tembus. So untuk remaja-remaja, kita boleh macam keep an eye on our friends. Right. Sebab mungkin our friends yang ada masalah keluarga, mungkin mereka cerita dengan kita, oh ada uncle ni, dia baik sangat dengan saya. So bila kita punya kawan bercakap tentang uncle ni selalu dan berkatakan tentang betapa baiknya dan apa yang dia dapat atau hadiah, kita kena start to warn them. Alright. Katakan kawan kita mungkin tak nak terima apa yang kita katakan. Mungkin kita terpaksa help our kawan by telling the teacher or telling their parents. Okay. Sebab pemangsa ni akan cari mangsa yang mungkin pada waktu tu lemah. So sometimes bila mangsa yang ada kelemahan, mereka tak dapat fight for themselves. Right. So kita boleh bantu dengan cara itu. Okey, terima kasih Atika. Kita akan terus ke Anis pula. Silakan dengan soalan anda. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah cara yang terbaik untuk kita mengatakan tidak pada predator agar tidak berlakunya salah faham di antara satu sama lain? Without getting him aggressive.
him or her agresif lah kan. Okay. Alright. Supaya dia tidak react secara melulu. The most important thing is kalau kita tak nak sesuatu yang sedang dibuat kepada kita, we have to be very firm. Right. Seperti Encik Azlimin cakap tadi, our tone of voice kena firm tapi bukan macam nak marah. So lebih kepada kita nak stand up for ourselves. Right. And kita kena repeat saying no or jangan until that person listens. Tapi of course depends on the keadaan tu, kita mungkin terpaksa lari daripada tempat tu sebab kadang-kadang pemangsa akan bertambah agresif. Yep. So we will not have a chance untuk nak betulkan salah faham tu. Betul. So kita terpaksa tinggalkan atau lari dari tempat tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Anis dan terima kasih doktor. Terima kasih juga kepada Puan Linda dan Atika dan Ezmir dan semestinya Encik Azlimi kita yang telah banyak berikan tips bagaimana kita nak melindungi diri kita. Andai kata kita remaja, siapa-siapa ya, berdepan dengan seorang pemangsa. The key is to remember, get out of there. First and foremost, lari. Jangan cuba jadi hero, jangan cuba jadi kuat sama ada anda lelaki ataupun perempuan. Jangan. Kalau makin lama makin dekat, kita dah bagi tahu jangan, makin lama makin dekat, that's when you put into effect apa yang Encik Azlimi cakap tadi. Dan kalau misal kata anda perlukan lebih maklumat ataupun ada yang terlepas apa-apa, nak bagi feedback, boleh saja layari laman media sosial kami yang tertera di bawah sini. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi diucapkan kepada semua tetamu online kita dan juga Dr. Anita, dan kepada anda yang menonton, saya harap ia dapat membantu anda di luar sana membina juara. Kita jumpa di episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, saya Sharifah Alea. Bye.